Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Cikgu Farhan. Okey baik, pada hari ini kita sambung pelajaran kita PDPR kita untuk sesi yang seterusnya, sesi yang kedua. Kalau diikutkan pada minggu ini kita akan bersekolah seperti biasa, tapi disebabkan masalah COVID-19 yang melanda negara kita sekarang yang sangat teruk, jadi kita kena sambung pelajaran kita di rumah selama lagi 5 minggu lagi. Okey. Kemudian kita akan bercuti penggal. Kemudian akan datang kita tak tahu lagi sama ada bersekolah ataupun tidak. Baik, untuk subjek RBT ini, cikgu pada PDPR sesi kali ini cikgu tidak memberikan kamu sebarang modul lah. Kan modul dah tak ada berbanding dengan PDPR sebelum ni. Cikgu sediakan modul. Untuk PDPR sesi kali ini cikgu tak sediakan modul lah. Kenapa cikgu tak sediakan modul? Disebabkan kerana oleh respon kamu yang sangat-sangat sedikit berkaitan dengan kerja yang cikgu suruh buat. Okey, kalau tengok kamu punya ataupun kamu punya kerja yang hantar, dalam seorang ataupun 4 orang saja yang hantar kerja daripada inilah modul yang cikgu berikan. Jadi cikgu ingat benda tu adalah satu pembaziran lah. Cikgu dah print dengan kertas dan sebagainya kan, ada keluarkan kos dan sebagainya, tapi respon murid sangat-sangat sedikit. Cikgu ingat cikgu tak perlu menggunakan modul. Nanti apa yang cikgu akan buat, cikgu untuk cek kamu punya kehadiran, cikgu bagi satu link kepada kamu. Cikgu bagi satu link, kemudian dalam link tu kamu kena tulis nama kamu, nama penuh, jantina kamu, kelas, dan juga nanti ada sedikit soalan cikgu letakkan di situ. Kemudian dah siap, baru kamu hantar, baru cikgu akan kira kehadiran kamu pada hari itu. Okey baik, jadi tak nak melengahkan masa lagi, kita teruskan pelajaran kita pada hari ini menggunakan buku teks muka surat 40. Keluarkan buku teks kamu, buku teks Reka Bentuk dan Teknologi tahun 5, kemudian buka muka surat 40. Okey, kita pada sebelum ni kita dah belajar dah kan, yang berkaitan akhir sekali iaitu muka surat 31. Lepas tu muka surat 32 sampai muka surat 40 tu, itu adalah kerja projek kamu lah. Sebenarnya kita kena buat dekat bengkel. Kita kena buat benda ni, projek ni sebenarnya kita kena buat. Tetapi disebabkan masalah kita dekat rumah, jadi kita sukar untuk buat projek-projek ni sebabkan mungkin kamu tak ada alatan dan sebagainya lah. Tadi kita terus skip terus projek, nanti kita akan buat waktu dah naik sekolah nanti. Kita akan buat projek yang sebelum ni. Kita belajar dulu tentang teori dulu. Okey, teori tentang reka bentuk teknologi ini. Okey, sekarang kita buka muka surat 38. Okey. 38 ke muka surat muka surat 38. Kita buka muka surat 38. Bukan 40 Kita buka muka surat 38 dulu. Cikgu muka surat 40. Kita buka muka surat 38, iaitu reka bentuk pengatur caraan unit 3. Sebelum ni unit 1 kita belajar tentang menjahit, unit 2 kita belajar tentang tenaga solar. Kemudian yang unit 3 ni adalah reka bentuk pengatur caraan. Apa yang masukkan pengatur caraan ini adalah program lah, melibatkan komputer dan sebagainya. Okey, kamu tengok muka surat 38. Okey, kamu tengok muka surat 38. Okey. Cikgu Kartina membawa 3 orang muridnya ke Pusat Ekonomi Digital untuk melihat teknologi robotik. Okay. Pengatur caraan ini adalah lebih kepada teknologi lah yang kamu gunakan. Mesin, robot, kilang yang bergerak sendiri dan sebagainya. Semua benda yang bergerak sendiri itu adalah robotik. Okay. Tak kira ada bentuk yang bukan macam bentuk robot pun, kan? Dia bukan bentuk robot, tapi kita kira dia sebagai robotik lah. Contoh kat kilang, dia pemasangan kereta dan sebagainya. Tak ada pekerja, automatik. Itu kita kira sebagai robot. Walaupun dia tak ada mata, dia tak ada hidung, tak ada telinga kan. Robot ni bukan macam tu. Robot ni apa benda yang bergerak, melibatkan pergerakan yang boleh sesuatu kerja tu siap, dia panggil robot lah. Okay, kadang-kadang bentuk tangan ni robot tu. Tap kan. Kamu tengok dalam kilang kereta, dia bentuk tangan dia. Dia tak adalah robot seketul macam orang, tak ada. Okay, itu yang kamu kena faham tentang robot. Okey, seterusnya cikgu, bagaimanakah robot ini boleh bermain bola? Okey, kamu tengok gambar tu, robot main bola. Kamu tengok macam mana? Okey, siapa yang cipta robot? Adalah manusia lah. Jadi kita yang kena buat, kita yang kena setting, kita yang kena programkan robot itu untuk bermain bola. Kalau dia tak ada kita, robot tu tak boleh bergerak sendiri. Okey, robot tak boleh bergerak sendiri. Kita yang kena setkan dia. Okey, pada zaman dulu kalau kita nak main robot-robot macam ni, kita kena ada control zaman dulu, zaman cikgu belajar sekolah dulu, ada robot control lah, masuk bateri, lepas tu ada wire kan, sambung ke robot tu lah, kemudian robot tu bergerak.
Tak kira lah robot apa-apa pun. Ada yang backhoe lah, ada yang kereta lumba lah pada waktu tersebut lah. Sekarang ni dah canggih, tak payah pakai wire dah. Kita guna teknologi Wi-Fi, okay? Teknologi Bluetooth dan sebagainya. Kita pakai remote control. Tapi sekarang ni punya canggih, tak payah guna remote control pun dah boleh bergerak dah robot tu. Kadang-kadang guna suara dan sebagainya, apa yang kita arahkan. Cikgu dia pun balas, ada atau cara yang dimasukkan ke dalam mikro pengawal robot tersebut untuk bergerak. Robot ni dia kena masukkan program dalam dia punya chip dia, baru dia boleh bergerak. Kalau tak boleh bergerak. Kita buat dia canggih macam mana pun, tak ada chip dia tu, tak ada dia punya pengatur caraan dia, program dia kita tak masukkan, dia tidak boleh bergerak, tak ada makna. Jadi sampah Kemudian sama untuk tengok sambung petikan tu, sama seperti robot ini. Dia nampak tak? Dia dah bergerak. Kadang-kadang robot ni macam untuk yang main bola ni, dia letakkan sensor lah kat mata dia, supaya bila dia nampak bola, dia akan ke kanan ataupun ke kiri dan sebagainya lah. Lepas tu ada budak dia cakap, hebatnya, kemudian saya ingin belajar membuat pengatur caraan supaya boleh memberikan arahan kepada robot ini. Ada budak lelaki tu cakap macam tu. Jadi pada musurat 38-39 ini adalah programmer lah, ataupun pengatur caraan. Dia sebenarnya satu subjek yang tak semua murid boleh senang faham lah benda ni. Kalau murid tu dia tak minat tentang komputer dan sebagainya, dia jadi sukar kepada dia lah. Sebab murid ni dia ada banyak jenis. Ada murid yang suka seni, ada murid yang suka program, ada murid yang suka sains. Jadi untuk programmer ni, cikgu jujur cakap kepada kamu bahawa tak semua manusia yang diberikan kelebihan untuk betul-betul faham tentang program yang ada dekat komputer tu. Dia satu bahasa komputer yang sangat-sangat lain daripada bahasa kita lah. Kalau kamu tanya cikgu sendiri, cikgu hanya kemahiran cikgu berkaitan dengan programmer ni, pengatur caraan ni, bolehlah sikit-sikit. Nak kata tak boleh langsung tu tidaklah, tapi bolehlah sikit-sikit. Tapi nak kata cikgu ni expert power, tak semestinya. Dia sebab sesetengah orang sahaja yang boleh pro ataupun pakar tentang pengatur caraan ni. Cikgu tak expert, tapi cikgu tahu berkaitan dengan ni. Sebab kita kena tahu asas dia ataupun basic dia, macam mana benda ni bergerak, macam mana benda ni. Kalau kita tak tahu langsung, itu nanti mana nak tahu satu hari akan datang berlaku malapetaka dekat dunia ni kan. Ada komet jatuh ke apa ke, akhirnya kamu seorang tu hidup dekat dunia ni, atau beberapa orang yang hidup kan. Lepas tu ada robot dan sebagainya. Kamu kalau tak tahu tentang pengatur caraan ni kan, dengan keadaan kamu seperti itu, manalah nak tahu berlaku kejadian seperti itu. Jadi benda-benda seperti robot, teknologi, kamu tak reti ataupun tak boleh gunakan. Jadi kamu akan berbalik kepada zaman primitif. Kalau nak korek tanah tu guna cangkul. Padahal kalau kamu mungkin ada sedikit sebanyak pengetahuan tentang pengatur caraan ni, kamu mungkin boleh menggunakan teknologi untuk setengah kecemasan dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang kita perlu belajar, walaupun rasa macam begini tak berapa nak penting. Jadi cikgu ingat untuk muka surat 40. 40 ni kalau nak belajar, cikgu ingat sampai sini lah. Sampai sini dulu tentang pengenalan kita. Sampai situ saja. Cikgu tak nak masuk lagi muka surat 40. Sebab cikgu sebenarnya nak ajar muka surat 40 ni, tapi sebabkan oleh kerana kalau cikgu ajar kamu surat 40, dia jadi macam banyak sangat apa yang cikgu sebutkan tadi. Dan sekarang ni video pun dah dekat 10 minit. Cikgu tak nak panjang-panjang, kita pergi kepada mudah saja. Nanti pembelajaran kita yang seterusnya baru kita mula masuk muka surat 40. Muka surat 40 dan juga muka surat 41 lah. Kalau sebab cikgu tengok muka surat 40 ni, dia banyak, dia punya apa yang cikgu nak kena terangkan kepada kamu banyak. Kalau cikgu pergi pada sekarang, nanti kamu jadi macam banyak sangat, kamu tak ingat. Jadi cikgu ingat sampai di sini saja pelajaran kita pada hari ini. Nanti kehadiran, cikgu cakap cikgu bagi link, kamu isi, tolong isi, kemudian jawab sedikit soalan di situ, kemudian baru cikgu akan kira kehadiran lah. Cikgu ingat sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Kamu jangan lupa subscribe channel ni supaya channel ni nanti naik. Mungkin murid sekolah lain juga boleh melihat video-video yang cikgu berikan ini lah. Jadi cikgu ingat sampai di sini saja. Kita akan jumpa pada sesi pengajaran yang seterusnya.
Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.